أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ketahui olehmu, situ situ. Ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi segala rasul, yakni sifat wajib bagi semua rasul. Rusul ni perkataan jamak kepada rasul. Ketahui olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi segala rasul, yang wajib atas tengok ayat dia, bahawasanya sifat yang wajib bagi segala rusul. Maksud dia akal menghukumkan wajib. Wajib bagi ni maksud dia wajib akal, iaitu akal menghukumkan mesti ada. Mesti ada sifat ni bagi seorang rasul. Akal kita hukum dia ni rasul, maka mesti ada sifat ni bagi seorang rasul. Itu panggil wajib bagi, wajib akal. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maksud wajib atas pula wajib syarak, yakni syarak menghukumkan wajib ma yuthabu ala fi'li, barang yang diberi pahala atas mengerjakannya dan diberi seksa, iaitu diberi balasan dosa bagi meninggalkannya. Yang ni syarak menghukumkan wajib. Wajib di sisi syarak, kena tahu tiap-tiap mukallaf ni mengenal akan dia, mengenal sifat-sifat wajib bagi rasul. Mengenal sifat ni wajib ada bagi rasul, dengan tafsilnya, dengan terperinci, dengan detailnya, butir sutir-sutir. Kena tahu. Dia kena tahu sifat wajib bagi rasul ni, pun kena tahu sifat mustahil atas rasul, sifat harus bagi rasul. Tujuan apa? Supaya bahawa kita tahu inilah rasul. Kalau ada orang mari dakwa, seseorang ni mari dakwa rasul, maka kita boleh uting, kita boleh padu dengan sifat tu. Tujuan belajar. Tak? Kalau tak, kita pun percaya ya ni rasul. Padahal Nabi kata wala nabiyyu ba'di, tiada nabi dah setelah aku. Dalam ayat Quran pun ada, hadis Nabi pun ada. Maka macam mana tak ambuh terkeliru. Maka kena kenal. Kena kenal. 3 sifat juga. Dia ada 4. Ini pendapat orang mari 3, kerana termasuk di dalam salah satu daripada sifat ni yang 4 itu. Pertama daripada 3 sifat as-sidqu, artinya wajib benar sekali yang rusul alaihi wassalatu wassalam. Wajib benar, mesti benar. Akal kita menghukum bila dia ni rasul, maka sifat yang mesti ada pada seorang rasul yang pertamanya wajib benar sekali yang rusul alaihi wassalatu wassalam. Mesti benar. Benar-benar ni apa?
barang yang dia bawa mutabik ataupun muwafaqah, panggil apa ni, sama, bersepakai. Tak, sama benda yang khabar dengan benda yang terjadi, tu panggil benar. Benar-benar apa yang barang yang diberitahu dengan barang yang terjadi tu sama, maka tu dipanggil benar. Dan kalaulah bersalahan apa yang diberitahu dengan apa yang terjadi itu berbeza, itu dia panggil bohong. Tu panggil benar dengan bohong. Artinya wajib benar sekali yang Rasul alaihimus salatu wassalam. Akan kita mukung bila dia Rasul, wajib dia benar. Benar apa? Daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu. Tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda yang keluar daripada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, daripada segala perkataan mereka itu, yakni perkataan yang keluar daripada setiap Rasul mesti benar, mesti benar. Dan yang berlaku begitulah, tiap-tiap Rasul memang perkataan yang tu baik, benar, hatta walaupun dalam kitab Faridah kata apa, berselera, hatta bergurau sekalipun. Benar sekali yang mereka itu, yakni Rasul-Rasul, bukan Nabi Muhammad sajalah, semua Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul ni walau bergurau sekalipun mereka ni benar, tak ada yang lebong, walaupun bergurau. Kalau tengok dalam hadis Nabi, banyak Nabi gurau. Nabi gurau pun betul. Ya Rasulullah, nampak tak suami saya? Nabi pun kesok. Sepanjang saya duduk sini tak nampak. Memanglah Nabi kesok. Dia kesok duduk tempat baru, dia kata sepanjang saya duduk sini tak nampak. Benar tak perkataan Nabi itu benar? Walaupun bergurau sekali pun. Dan segala perbuatan mereka itu, perbuatan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, benar belaka. Tidak lebang perbuatan Nabi ni. Perbuatan Nabi benar belaka. Dan niat mereka itu, niat segala Rasul, siap Nabi, benar. Dan diam mereka itu, senyap mereka itu pun benar. Cakap dia pun betul, diam dia pun betul. Diam mereka pun betul, cakap pun betul, perbuatan pun betul. Kita panggil benar. Benar pada sekali yang mereka itu. Artinya, arti benar pada perkataan, perbuatan, niat dan diam. Sekaliannya itu, mana sekaliannya itu? Perkataan, perbuatan, niat, diam, muwafaqah bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Muwafaqah ni sama perkataan mereka, perbuatan mereka, niat mereka, diam mereka ni sama, siku molek. Muwafaqah bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala, dengan perkara Allah Ta'ala tahu. Sama. Dan bagi yang disurat pada lauh mahfuz, pada lauh mahfuz Allah Ta'ala tulis dah, sama. Dan bagi diri pekerjaan, iaitu pekerjaan hak yang dibuat, nafsul amri, diri pekerjaan ni dia panggil nafsul amri. Diri pekerjaan dia tu mana betul tak berlawanan langsung dengan apa Allah Ta'ala tahu, dengan apa yang telah ditulis, dengan pada diri pekerjaan yang sebenarnya pun sama. Itu maksud benar. Lawang pada sifat benar, al-kadhibu, artinya dusta mereka itu, iaitu mustahil. Dusta nabi-nabi, rasul-rasul, mustahil. Kenapa masuk mustahil? Mesti tak ada.
akal kita menghukum mesti tak ada ataupun maksud lain daripada mustahil. Kalau bohong, itu bukan nabi, itu bukan rasul. Gitu. Maksud kalau bohong, mana bohong? Makna itu bukan rasul, itu bukan nabi lah. Nampak? Kerana berlawanan dengan sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib bagi rasul mesti benar. Tiba-tiba bohong, itu bukan nabi, itu bukan rasul. Ayah peng kata dia nabi. Mula sebelum jadi Tuhan ngaku nabi dulu. Ya kaedah macam Dajjal lagi kita tahu dia ngaku Tuhan. Sebelum ngaku Tuhan, yang ngaku nabi dulu. Yang ngaku nabi dulu, belum ngaku Tuhan tu. Kaedah sama. Dajjal kecek pun sama. Yang disebut oleh Rasulullah sebelum terbit Dajjal besar, ya ada Dajjal kecek dulu. Dajjal ngaku Tuhan, sebelum ngaku Tuhan ngaku nabi. Kalau tengok dalam catatan tu, semua ngaku nabi. Macam mana ngaku nabi tu tiba-tiba dusta? Bila dusta, maka mereka itu bukan nabi, mereka tukang rasul. Mustahil. Kerana mesti tak ada sifat dusta bagi seorang rasul. Kedua sifat wajib bagi rasul, al-amanah. Maksud al-amanah, arti wajib kepercayaan sekalian rasul. Wajib kepercayaan sekalian rasul itu. Mana masuk wajib kepercayaan? Tengok. Artinya wajib terpelihara sekalian mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wajib terpelihara. Mana terpelihara? Maksum. Terpelihara daripada apa? Segala yang haram. Maka rasul-rasul tidak sama sekali buat perkara haram. Terpelihara rasul-rasul daripada buat perkara haram. Mustahil rasul-rasul buat perkara haram. Buku dalam kitab orang Kristian ada dia letak perkara haram bagi rasul. Mustahil tu. Nabi Lut berzina dengan anak perang ni. Apa lagi disebut? Banyaklah dia letak perkara-perkara mustahil atau rasul. Nampak? Maka tertolak. Dan yang makruh, makruh pun tak buat. Apa tahu lagi haram. Nabi-nabi ni makruh pun tak buat. Apa tahu lagi perkara haram. Tetapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu, melainkan dengan niat ta'at, sekurang-kurangnya niat mengajar akan umatnya. Ni kata Syekh Tuan Musim Kedah. Tetapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu. Maksud dia hak harus pun rasul-rasul kadang bukan tak buat. Maksud dia kalau buat hak harus tu niat ta'at, sekurang-kurang niat mengajar akan umat dia. Hukum duduk pada rasul dengan hukum duduk pada umat lain. Kita hukum tu baik daripada perbuatan rasul. Maka perbuatan rasul tu baik hukum. Jadi wajib, jadi sunat, jadi harus, jadi makruh, jadi haram. Tetapi bagi diri rasul itu sendiri, dia berbeza. Berbeza. Contoh ni nak rebang. Rebang ni sunat muakkad bagi kita umat Nabi Muhammad. Tetapi wajib bagi rasul. Tengok beza tu kan hukum. Bagi rasul wajib, bagi itu sunat muakkad. Contoh apa lagi? Makruh. Perkara makruh lain, hukum bagi Nabi lain. Kadang-kadang tidak makruh. Contoh kecing berdiri. Kecing berdiri bagi tu hukum dia makruh. Ada pun bagi Nabi sekali dia buat. Nabi buat sekali. Nabi tak buat makruh. Tiba-tiba apa Nabi kecing berdiri sekali? Kerana hukum dia itu tidak makruh bagi diri rasul. Pasal apa?
pasal dia kecing tu sekali nak menyatakan bahawa kecing berdiri itu tidak haram. Tak? Maka sekali seumur hidup Nabi kecing berdiri. Begitu juga minum berdiri. Contoh asal minum berdiri kan, kalau kita makruh, tiba-tiba Nabi minum sekali. Tak. Kenapa nak menyatakan minum berdiri itu tidak haram? Tapi yang harus, pasal Nabi buat tadi tu, contoh kecing berdiri, makan berdiri, apa lagi dah. Yang harus, dia duduk pada Nabi jadi harus. Tapi harus dia itu tiada jatuh pada mereka itu melain dengan niat ta'at. Nabi buat tu untuk niat ta'at. Niat ta'at apa? Allah Ta'ala suruh. Tak? Pasal Allah Ta'ala suruh sekurang-kurang niat mengajar akan umat daripada pasal diri Rasul tu keluar hukum. Maka dia buat sebab nak mengajar kepada umat hukum. Bila Nabi buat, maka keluar daripada hukum Nabi. Tak? Nabi mayang terawih, kan Nabi mayang sokmo walang-walang. Kan Nabi tubik. Lepas tu esok orang mari, Nabi tak tubik. Tak ada mayang. Esok kan orang dak mari, Nabi tubik pula. Nabi tubik malang mayang terawih. Mari pula orang esok, Nabi tak tubik pula. Tak main cikucak. Nabi tubik orang bila kau dak hari tak ada main terawih lah ni. Nabi tubik dak tabuk. Lepas tu Nabi tubik malang esok itu pergi lah. Esok pergi Nabi dak tubik pula. Pasal apa? Pasal diri Nabi tubik hukum. Kalau Nabi mayang sokmo jadi lain dah hukum. Tak? Tu panggil hukum duduk pada Rasul lain. Walaupun perkara harus, nak khabar tadi di sini, nak khabar masuk yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu melainkan dengan niat ta'at. Niat ta'at kalau dia buat hak perkara harus ni pun dia niat ta'at. Kenapa niat? Sekurang-kurang niat ni mengajar akan umatnya. Dia niat nak ajar umat. Masuk amanah ni ialah tidak buat haram, tidak buat makruh. Dalam kitab lain sebut hatta khilaful aula. Khilaful aula ni apa? Dak jatuh sunat, dak jatuh makruh. Dak naik sunat, dak jatuh makruh. Ada panggil khilaful aula. Pun Nabi dak buat, rasul-rasul dak buat. Itu masuk amanah, kepercayaan rasul-rasul ni. Rasul-rasul ni kepercayaan mereka itu. Sehingga kan orang kafir pun mengakui kepercayaan rasul-rasul. Tengok pada Nabi lah. Tak, Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin kerana kepercayaan orang-orang kepada dia. Sekali pun dia kata macam-macam kepada diri Rasulullah SAW, tapi apabila nak pergi jalan mana-mana, dulu tak ada bank macam kita. Masa pitih adalah bank. Tak? Dulu pegang tangan je pitih. Dah nak pergi jalan, bimbang bawa pitih banyak-banyak. Tak mana? Rasulullah. Tak? Duk kata Rasulullah gitu gini, nak pergi jalan jauh cari Rasulullah. Tak? Pasal apa? Terpercaya. Percaya diri Nabi Muhammad SAW. Tu diri Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul lain pun begitu. Dia punya sifat. Lawan kepada amanah al-khiyanah. Artinya khianat dengan bahawa mengerja mereka itu akan yang haram atau yang makruh. Khianat ni tiada kepercayaan. Nak masuk tiada kepercayaan, mengerja mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam akan yang haram, buat perkara haram, atau yang makruh, buat perkara makruh, mustahil. Nabi-nabi, rasul-rasul buat perkara makruh, perkara haram, mustahil. Mustahil maksud dia apa? Mesti dak. Ataupun kalau buat, bukan rasul. Kalau ada buat perkara haram, bukan rasul. Tak. Perkara makruh, bukan rasul lah dia ni. Tak. Tu. Apa ni? Berzina. Contoh, mengaku Nabi tiba-tiba berzina. Apa nama Nabi tu tak ingat. Nabi Melayu tu. Tak. Macam-macam kes jadi kat Melayu kita akhir zaman.
Tak, tapi 10 tahun dulu kes ni ngaku nabi. Jadi pengikut-pengikut je ni mipi muka nabi dia. Tu masuk nak tidur dengan saya, tidurlah pengikut dengan dia. Zina nak kabur zina. Tak. Macam mana nabi berzina? Itu haram. Tak? Mustahil rasul-rasul ni buat perkara yang haram. Masuk mustahil mesti tak ada. Ada pun ya, kalau ada itu bukan rasul. Nak suruh nampak. Ni bukan rasul ni, macam ni buat benda haram. Makruh. Qala ketiganya sifat wajib bagi rasul at-tabligh, artinya wajib menyampaikan oleh sekalian rasul. Yang ketiga at-tabligh, maksud dia wajib menyampaikan oleh sekalian rasul. Wajib sampai sekalian rasul. Kenapa wajib sampai? Mana dia punya wajib sampai tu? Maf'ul dia akan barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampai akan dia akan barang bagi sekalian umatnya, yakni menyampai barang yang disuruh sampai. Kerana apa dia buat ayat gini? Kenapa ulama buat wajib menyampaikan rasul akan barang yang disuruh mereka itu sampai? Kenapa? Kerana wahyu ni bagi 3. Wahyu dia terbahagi kepada 3. Yang pertama dia panggil wahyu yang wajib sampai. Wajib sampai. Ni dia kata sini tabligh sini wajib sampai barang yang disuruh sekalian itu menyampai akan dia. Kerana wahyu yang pertama wahyu yang wajib sampai. Kenapa wahyu yang wajib sampai? Sekalian syariat, segala syariat wajib sampai. Mana-mana rasul dia ada syariat masing-masing. Kita tak fokus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian syariat Rasulullah dah sapa belaka. Dah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, hari ini telah sempurna agamamu, yakni syariat. Sempurna dah. Semayangnya, puasa, zakat, semua sekali itu hak syariat. Rasul-rasul tidak akan tinggal walau satu huruf dalam bab syariat. Semua rasul-rasul tidak akan tinggal walau satu huruf. Tu yang pertama. Yang kedua, wahyu itu diberi pilihan atas rasul nak bagi tahu tak ambil bagi tahu. Ni dak kait dengan syariat. Kalau ada kait dengan syariat, wahyu mari daripada Allah dak kait dengan syariat, maka diberi pilihan nak kabur ke tak ambil kabur. Contoh nama-nama orang munafik. Ada nabi kabur semua? Tak ada. Nabi kabur tertentu je. Uzaifah al-Yaman. Tak? Hak tahu nama-nama orang munafik. Bagi mana nama-nama orang munafik? Wahyu daripada Allah. Tapi siapa dia tahu? Orang tertentu sahaja. Tu masuk wahyu yang kedua, diberi pilihan nak kabur ke? Tak ambil kabur. Nabi pun kabur orang yang tertentu. Sekian. Antaranya lagi kenapa yang kedua diberi pilihan. Abu Hurairah sebut dalam Fathul Bari, mula-mula aku nak kabur ke tak ambil kabur cerita ni. Kerana Nabi SAW mula-mula dia pilih nak kabur ke tak ambil kabur. Lalu dia pun takut-takut, bimbang-bimbang, takut tak siapa je pun kabur jugalah. Kenapa? Iaitu nama-nama pemimpin akhir zaman sehingga kiamat. Nabi pernah kabur. Mana Nabi kabur dah? Lepas ni siapa dia naik? Lepas ni siapa dia? Nama-nama. Bukan kabur keadaan, nama tu orang ni naik. Lepas ni orang ni pula naik. Lepas ni orang ni pula naik. Lepas tu gini pula. Sampai ke akhir zaman. Pernah diberitahu sebenarnya. Nabi tahu dah siapa sama kita Nabi kabur. Lepas ni gini. Kaki gini pula. Tapi itu diberi pilihan. Akhirnya Abu Hurairah pun beritahu juga. Kabur. Mana baru itu yang tidak berkait dengan syariat. Tidak kait dengan syariat.
Mana kalau kita tak tahu pun biar. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Yang ketiga, wahyu yang Nabi tak khabar tu. Tu tak tahu Nabi tak khabar tu. Mana dalil Nabi tak khabar tu? Nabi kata, lau ta'lamu ma a'lamu. Kalau mu tahu napa aku tahu? Nabi kata, kalulah mu tahu mendapa hak aku tahu. Ada ulama kata kalau mu tahu mendapa aku tahu, maksud dia Nabi tahu banyak. Nabi tak khabar. Kerana tu dah apa Nabi tak khabar tu. Mungkin kerana itu hak tu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dipanggil 3 wahyu. Ada wahyu yang wajib siapa, tak boleh tinggal, tak boleh susuk walaupun satu. Tu nama dia syariat, Al-Quran. Tu apa semua tu. Tu Nabi tak tinggal walau satu. Yang kedua, diberi pilihan nak khabar tak nak khabar. Kan Nabi pun khabar sikit-sikit. Dah orang-orang yang tertentu. Yang ketiga, tak khabar tu. Tak. Pasal yang kedua dan yang tiga ni tak kait dengan syariat. Kalau ada orang khabar ada syariat baru, mana salah tu. Dia mari guna hujah. Ada Nabi tak khabar ya. Tu kalau syariat dah, syariat Nabi khabar semua. Yang tak kait dengan syariat ni, hak tu diberi pilihan. Qala mana? Ketiganya tabligh. Lawang kepada tabligh al-kitman, artinya menyembunyi sekalian mereka itu Rasul alaihi mussalatu wassalam akan barang yang tersebut itu, yakni barang yang wajib sampai dari itu. Kalau Nabi sembunyi, Rasul sembunyi, mustahil, mesti tak ada. Mesti tak ada Rasul ni sembunyi barang hak wajib kena khabar. Wahyu nombor 1 dia tidak akan sembunyi. Wahyu nombor 1 hak wajib khabar, Rasul tidak akan sembunyi. Kalau sembunyi mustahil. Seumpama Syiah mai kata apa? Ada Quran hak ada learning ni, itu baru 1/3. Ada lagi 2/3. Mazhab Fatimiyah. Mazhab lah, mazhab. Kata ada ke 2/3 tau. 2/3 Quran lain pula. Maka itu mustahil. Mustahil. Barang hak wajib khabar, Rasul akan khabar. Ada pun tanda sidik sekali yang Rasul. Ni tanda-tanda benar sekali yang Rasul. Fatanah masuk dalam salah satu sifat. Salah satu sifat yang disebut. Ni dia ambil hak wajah 3. Biasa kita ambil wajah 4. Sifat wajib atas Rasul. Ada pun tanda sidik sekali yang Rasul alaihi mussalatu wassalam, dan amanah mereka itu dan tabligh mereka itu, iaitu firmanullah Ta'ala pada hak Nabi kita. Ni tanda bahawa betulnya sidiknya Rasul-Rasul, amanahnya Rasul-Rasul, tablighnya mereka itu. Ni dalil dia. Mana? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Terjemah molek benar maksud dia ni, iaitu dan akan apa sesuatu yang mendatang akan kamu oleh Rasul, maka ambil oleh kamu akan dia akan mendatangkan sesuatu, dan akan apa sesuatu yang menegah ia akan kamu, maka jauh oleh kamu akan dia akan apa sesuatu yang menegah. Apa yang Nabi bawa, yang didatang oleh Nabi ambil, apa yang ditegah jangan ambil. Tak kala mengetahui Allah Ta'ala, yakni pasal apa yang ambil dalil ni. Allah Ta'ala kata kalau mendapat hak Nabi bawa mu kena ambil, mendapat hak Nabi tegah mu jangan buat. Mendapat hak Nabi tegah, bukan mendapat hak Nabi tak buat. Ada orang yang kona ayat ni, dia kata kalau Nabi tak buat itu tak lewat. Dia baca ayat ni wa manahakum. Nahakum tu bukan tak buat. Apa yang ditegah,
Tu apa sesuatu yang meneguh ia akan kamu tu. Terjemah molek apa yang Nabi teguh, larang. Nabi larang baru tak boleh buat. Bukan Nabi tak buat, tak boleh buat. Jangan salah faham tu. Ada orang yang baca ayat ni kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Salah. Tak. Bukan Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Nabi larang buat. Baru kita tak boleh buat. Yakni, pasal apa yang ambil ayat ni? Tak kala mengetahui Allah Ta'ala akan benar Nabi kita, dan kepercayaan, yakni amanah dan tablighnya, maka menjadi Allah Ta'ala akan Rasul pesuruh kepada kita. Pasal Allah Ta'ala tahu dah dia benar, Allah Ta'ala tahu dah dia amanah, Allah Ta'ala tahu dah dia tabligh, maka Allah Ta'ala pilih dia jadi pesuruh kita dan disuruh akan dia, dengan mengikut akan dia. Lepas tu Allah Ta'ala pula suruh kita ikut dia. Makna betul lah dia, makna sidik amanah lah dia, makna tabligh lah dia. Pasal Allah Ta'ala suruh lah, Allah Ta'ala suruh mu kena ikut. Bila kena ikut, maknanya dia ni benar, makna dia ni amanah, makna dia ni tabligh. Pasal Allah Ta'ala suruh ikut tak? Macam kita orang mereka bom, apa kita nak suruh nak tunjuk jalan tak? Tunjuk jalan gini orang ni pula mari tak tunjuk jalan gini, mu ikut je tak? Pasal apa kita kata mu ikut je? Pasal dia ni betul, dia dak ajing lebong, dia dak ajing ni, kita kata mu ikut je, dia akan bawa mu ke situ. Pasal kita percaya ke dia dan kita tahu dia ni betul. Tak? Tu kalau kita ni, kalau Allah Ta'ala suruh lagilah. Ada makna Allah Ta'ala tahu dah dia benar, Allah Ta'ala tahu dah dia amanah, Allah Ta'ala tahu dah dia tabligh, maka Allah Ta'ala suruh kita ikut. Dia kata disuruh akan dia dengan mengikut akan dia pada barang yang mendatang, ia barang akan dia, akan Rasul kepada kita. Mendapat hak bawa pada kita, kita kena ikut daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Bermula yang demikian itu, maksud dia bila dah kata Allah Ta'ala suruh ikut, itu makna betulnya dia, itu makna tablighnya dia, itu makna amanahnya dia. Bermula yang demikian itu menunjuk atas mustahil menyalahi ia Rasul daripada barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia akan barang. Bila dah bila dah kata dia ni benar, dia ni tabligh, dia ni amanah, maka mustahilah Rasul-Rasul menyalahi daripada apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Kerana mustahil bertukar ilmu Allah Ta'ala itu akan jahil. Takkan ia jadi lebong pula. Mana kalau lebong jahil lah pula Allah Ta'ala ni. Tak? Bertukar ilmu Allah Ta'ala itu akan jahil. Dan lazim daripadanya, yakni bertukar ilmu Allah kepada jahil, mustahil. Mana mustahilah Nabi kita itu dusta, mustahilah dan khianat dan menyembunyikan. Bila dah mustahil Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dusta, khianat, kitman, menyembunyikan, maka wajiblah ia Rasul bersifat dengan sidik dan amanah dan tabligh. Ni kaedah akal. Bila kita dah kita kata napi dah benda ni, dia akan isbat. Ya akal gini, bila kita isbat, automatik kita akan napi lawang dia. Kaedah akal, bila kita kata dia hidup, kita napi lawang dia, kita napi mati, betul tak? Kita kata dia hidup, maka kita napi mati dia. Kita kata dia bergerak, maka kita napi dia diam, betul tak? Itu kaedah akal. Maka ginilah dia kata, bila dah mustahil dusta, khianat, dusta, khianat, menyembunyikan, maka wajiblah, yakni akal kita akan letak Rasul itu bersifat dengan sidik, benar dan amanah dan tabligh. Gitu kaedah hukum akal yang dibuat oleh ulama.
bermula sekali yang rasul yang lain, iaitu seumpama Nabi kita juga. Ni dia cerita pasal Nabi Muhammad. Maka dia pun khabar Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul lain pun gitu juga. Makna sifat Rasul ni bukan atas diri Nabi Muhammad saja ni. Semua Rasul-Rasul, Nabi-Nabi lain sama. Dari sudut sifat wajib dan sifat mustahil. Bukan ba'afdoliyah ni bukan cerita ba'afdoliyah. Mana lebih baik, mana Rasul lebih baik, tak ni sifat. Sifat wajib ada. Dan ada pun yang harus pada zat mereka itu. Harus ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Orang panggil harus. Harus ni akal kita letak, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ada pun yang harus pada zat mereka itu alaihimus salatu wassalam, iaitu pada Rasul ni wajib kita ketahui dengan tafsirnya itu. Kita kena tahu secara terperinci, iaitu satu sifat jua, sesaja sifat. Sifat harus bagi Rasul-Rasul satu, mana? Iaitu al-a'radul bashariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi. Artinya iaitu segala perangai manusia. Harus Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Pasal Rasul ni manusia. Ini pasal apa? Kerana nak membezakan sifat Tuhan, nak membezakan sifat malaikat, nak membezakan sifat yang lain. Pasal kita tengok orang kafir, dia meletakkan sifat Tuhan pada Nabi Isa. Nabi Isa Rasul. Dia Rasul ni sifat manusia. Nampak? Dia letak sifat Tuhan, akhirnya jadi Tuhan kan? Orang Kristian mentuhankan Nabi Isa. Sebab dia tak belajar sifat ni. Harus ada sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul. Ada sifat harus bagi Rasul segala perangai manusia. Pasal dia manusia. Dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat. Yang tiada membawa, ni awak mari pula allati, iaitu yang tiada bawa sifat manusia tapi tiada bawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi. Sifat manusia tapi taklah sama macam kita. Memang dia manusia tapi janganlah ingat sama macam kita. Kita kata gak manusia sama macam kita lah, bukan. Rasul-Rasul ni walaupun dia manusia tak sama dengan kita. Martabat mereka tiada kepada kekurangan. Memang sifat manusia tapi tak bawa kepada sifat kekurangan. Martabat mereka yang tinggi. Mana? Seperti sakit yang sedikit dan seumpamanya. Adalah kadang-kadang sakit. Kadang-kadang sifat manusia menikah, kahwin, gepaso, makan, minum, segala sifat manusia, tetapi tidaklah bawa kepada kekurangan martabat. Kekurangan martabat mana? Mana kekurangan martabat? Sakit sehingga kenapa? Yang cerita pada Nabi Nabi Ayub. Sakit sampai menebeng-nebeng dia buat. Kalau kita tengok, boleh doa ia tidaklah sampai kekurangan martabat. Maka kalau kekurangan martabat, peliklah dulu. Peliklah dulu. Lawang kepada sifat haru tadi, wajib sekali yang mereka itu berperangai dengan perangai yang tersebut. Wajib perangai, mesti perangai gitu. Ya dak wajib. Dak mesti Nabi perangai dengan perangai manusia. Boleh Nabi perangai dengan Rasul-Rasul ni perangai dengan perangai malaikat, boleh tapi dia harus hukum dia harus. Ia tidak wajib, ia tidak mesti. Atau mustahil Rasul-Rasul bersifat dengan sifat manusia. Ia tidak wajib, ia tidak mustahil. Pasal
Kalau wajib dan mustahil itu mustahil. Mustahil dia itu mesti berperangai manusia. Mustahil itu mustahil berperangai manusia. Ada pun tanda harus perangai manusia. Mana tanda harus perangai manusia? Bagi mereka itu, maka iaitu nyata dipandang jatuhnya dengan mereka itu alaihimus salatu wassalam. Maksud dia jatuh iaitu memang gitu sahabat-sahabat ataupun umat-umat dulu tengok kepada Rasul. Hak dang dengan Rasul, dia cerita gitu lah. Tak? Sahabat-sahabat cerita Nabi gitu lah. Rasul-rasul bersifat dengan sifat manusia, makan, minum, apa semua sekali. Itu sifat-sifat manusia. Dan umat-umat yang terdahulu, umat-umat hadang dengan Nabi-Nabi, semua cerita begitu. Jadi kata, nyata dipandang jatuhnya dengan mereka itu alaihimus salatu wassalam. Tu masuk ayat tu. Orang yang hidup zaman tu tengok begitu. Dang dengar orang tu. Maka dang dengar tu cerita kita ambil daripada dia lah. Daripada dia. Contoh kenapa kalau nak cerita pasal ulama-ulama, mesti kita ambil orang yang dang dengar dia. Ulama-ulama yang telah meninggal dunia, kita akan ambil cerita daripada siapa? Daripada orang yang dekat dengan dia. Keluarga dia ke, apa anak murid dia ke. Ya apa cerita tok guru dia ni gini. Jadi kita tahu cerita ulama ni daripada anak murid dia hak dekat dengan dia. Gini rasul-rasul, maka umat dia tu hak dang hidup dengan dia yang menyampaikan. Umat-umat dulu tu Nabi Muhammad banyak kau cerita. Qala iaitu mustahil. Ada pun tanda harus perangai manusia bagi mereka itu. Mana ni? Maka inilah 4 sifat, iaitu 3 yang wajib dan 1 yang harus. Dan lawangnya 4 pula, maka jadilah 8 sifat. Inilah yang masuk di dalam makna kata kita Muhammadur Rasulullah. Duk dalam Muhammadur Rasulullah ni, ni kalau jawab mari 3 pada dengan 1 sifat. Kalau mari 4 dah lebih kurang kok bilangan dia. Dan jika diimpunkan yang 8 ini dengan yang 42 dahulu itu, maka jadilah 50 sifat. Jadi 50 sifat yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah hak masuk dia. Masuk dia istighna, iftiqar, lepas tu sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil atas Rasul, sifat harus bagi Rasul. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Kifayatul Awam. Tuang Husin Kedah diambil daripada kitab Kifayatul Awam, syarah kepada Aqidatul Awam. Wallahu a'lam. Habis bahagian tauhid. Habis bahagian tauhid. Masuk bahagian fiqh pula. Pada akan datang pula kita masuk dalam bab fiqh. Ya. Ya, kalau tidak menjatuh martabat tu. Cerita tu kena cek mula. Sebab kalau ulama sebut, kalau ada kita dengar cerita hak pelik-pelik, siapa muka jadi uduh, siapa dak nampak apa ni, bentuk manusia, tu kena cek balik. Tu disebut oleh ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.